Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk sains hari ini kita akan masuk berkaitan dengan penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Maknanya di sini kalau lebih jitu tu adalah lebih tepat. Okey, kita tengok yang pertama. Hari ini kita akan masuk pertama saja, iaitu mengukur panjang. Kita akan gunakan alat yang lebih jitu, iaitu angkop vernier. Okey. Perkataan jitu ni lebih tepat ni, cikgu cakap dia semakin tepat bila dia punya nilai semakin banyak perpuluhan di belakang. Betul atau tidak? Okey, kalau kamu tengok di sini definisi, angkop vernier ni digunakan untuk mengukur ketebalan ataupun diameter luar dan juga diameter dalam ataupun kedalaman sesuatu objek. Okey, bahagian terkecil bacaan angkop vernier adalah 0.01 cm. Okey, kalau pembaris biasanya 0.1 sahaja di belakang kan. Maksudnya macam ni. Okey, bila kita ukur pembaris panjang pensel, ini pensel. Okey, bila kita guna pembaris, sini kosong. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5, sini 10. Kalau di sini kita ukur minta maaf, sini 1, sini 2. Jadi panjang pensel ni adalah 1, 2, 3, 4. Di sini 2. Maknanya panjang dia adalah 2.0 cm. Tapi kalau kita menggunakan angkop vernier ni, bacaan perpuluhan di belakang dia kamu akan dapat menjadi 2.00 cm. Macam tu maksud dia. Okey, maknanya penggunaan angkop vernier ni dia lebih jitu, dan fungsi dia pula adalah untuk mengukur diameter. Diameter ni ketebalan suatu objek. Okey, kalau kamu tengok di sini, cuba tunjukkan kamu. Okey, ini adalah bentuk angkop vernier. Ini ada di dalam makmal sains, kamu akan gunakannya nanti. Angkop vernier. Okey, tengok. Angkop vernier ni boleh dibuka. Yang bahagian atas ni kamu tengok atas ni, ini adalah untuk mengukur ketebalan dalam objek. Yang ni di luar objek. Contohnya lah, kalau kamu ada gelas, kamu mau ukur ketebalan di dalam dia, kita guna yang atas ni. Dan kalau mau ukur ketebalan gelas tu daripada luar, kita guna yang ni. Okey, biasanya kalau depan-depan kamu nampak benda ni, baru kamu faham macam mana sebenarnya dia guna. Kamu boleh Google juga cara menggunakan angkop vernier ni. Okey, lepas tu dalam angkop vernier ni yang penting sekali di sini adalah macam mana cara mau mengambil bacaan angkop vernier. Okey, kita cuba tunjuk dulu yang dalam buku teks. Okey, yang penting sekarang ni, dalam angkop vernier ni dia ada dua komponen yang penting. Yang pertama yang di atas ni, pembaris atas ni. Ya, kamu nampak ni nak panah cikgu ni. Ni, nak panah cikgu ni. Yang ini atas ni, pembaris ni adalah skala utama. Manakala bacaan di bawah ni pula adalah skala vernier. Okey, macam mana kita mau buat bacaan angkop vernier ni? Okey, macam mana caranya? Kamu tengok di dalam ni. Ni, ya, yang cikgu tunjuk ni. Ini kamu tengok bacaan yang dalam kotak ni sahaja. Lepas tu bila dia zoom, kamu akan dapat macam ni. Yang pertama sekali, kamu mesti baca yang di atas dulu, bacaan yang di atas. Okey, lepas tu nanti kamu kena tambah dengan bacaan yang di bawah. Itu cara pengiraan angkop vernier. Okey, cara dia adalah, kamu tengok ini kosong di bawah kan. Kamu tengok garisan sebelum kosong di bawah, di bawah tu. Sebelum situ adalah, tengok sini 3, sini 4. Maknanya setiap satu ni adalah 0.1. Sebelum kosong adalah 3 point berapa tu? Tengok. Sini 3, sini 3.1. Sebelum kosong ni adalah 3.2. Jadi bacaan dia adalah 3.20 di atas. Lepas tu yang di bawah, macam mana mau baca? Kamu tengok garisan mana yang bertemu, yang sebaris. Okey, kalau tengok sini belum, dah sama. Kalau di sini okey, sini je. Yang lain kamu tengok. Indah sebaris kan? Enggak. Okey, yang bersebaris di sini adalah, tengok, kalau sini kosong,
sini 0.01, sini 0.02. Jadi di atas tadi adalah 3.20, di bawah dia adalah 0.02. Jadi kamu tambahkan, kamu akan dapat 3.22 cm. Okey, cikgu tunjuk lagi contoh yang lain. Okey, yang ni. Okey, macam mana mau buat bacaan angkop vernier? Cikgu buat dulu dia punya formula. Bacaan angkop vernier sama dengan, okey, macam mana yang bacaan di atas ni adalah skala utama, yang di bawah ni adalah skala vernier. Jadi dua-dua ni kita kena tambah. Jadi bacaan di atas adalah bacaan skala utama, kamu tambah dengan bacaan pada skala vernier. Okey, itu adalah bacaan angkop. Macam mana kita mau buat? Kita tengok di sini. Okey, mula-mula kena tengok kosong di sini. Jadi sebelum kosong tu adalah 7. Ada 7.1 dah kan? Jadi garisan di sini, ini adalah, sini bacaan dia sama dengan skala utama dia adalah 7.00 tambah dengan skala vernier dia adalah bacaan di bawah. Di mana yang bertemu sama? Sini tidak, sini tidak, tidak. Okey, di hujung sini. Mana 0.1, 0.2, 0.3, 0.04, 0.05, 6, 7, 8, 9. Mana 0.09. 7 tambah 0.09. Jadi jawapannya 7.00 tambah 0.09. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 7.09. Unit dia adalah cm. Wajib buat unit ni. Kalau tidak buat unit, salah. Okey, ini jawapan dia. Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini. Okey, sebelum kosong adalah 1 kan. Jadi bacaan skala utama dia adalah 1.00. Bacaan pada skala vernier dia, tengok mana yang sama. 1, 2, 3 dah sama. Okey, yang ni yang sama, 4. Jadi 0.04. Jadi jawapan akhirnya adalah 1.04 cm. Okey, macam tu sahaja. Okey, penggunaan alat pengukuran ni juga memang selalunya akan berlaku ralat, dan biasanya lebih kepada ralat sistematik, iaitu yang disebabkan ralat sistematik ni maksudnya ralat yang disebabkan oleh alat pengukuran itu sendiri. Okey, contohnya terdapat ralat sifar pada alat pengukur. Okey, ralat yang disebabkan ralat yang disebabkan oleh alat pengukur, kita panggil dia sebagai ralat sifar. Okey, kamu tengok angkop vernier ni. Okey, angkop vernier ni sebelum dia mula-mula macam ni, sebelum dia kena letak barang, kita masukkan diameter dia, kita kena pastikan bacaan dia macam ni. Minta maaf. Okey, macam ni. Nilai kosong di skala utama dengan skala vernier tu, dia mesti macam tu, selari. Kosong di atas dan kosong di bawah mesti sama. Ini baru kita panggil dia sebagai Taylor ralat. Maknanya kamu boleh terus buat eksperimen. Tapi kalau macam ni, okey, bacaan pada skala vernier kosong di bawah tu berada di sebelah kanan kosong di atas tu. Jadi ini kita panggil dia sebagai ralat sifar positif. Okey, macam mana kita mau tentukan ralat sifar positif? Okey, kosong di sini kanan kan. Kamu tengok garisan di bawah dia, di mana yang sama? Okey, di sini 1, 2, 3. Maknanya 0.03 positif kena letak di depan. Sebab apa? Kosongnya ada di kanan. Jadi ini kita panggil dia sebagai ralat sifar positif. Okey, kalau macam ni pula, kosongnya ada sebelah kiri yang di bawah ni. Jadi ini kita panggil dia sebagai ralat sifar negatif.
Kamu ambil bacaan daripada belakang, tengok di mana yang sama. Okey, di sini yang sama. Jadi maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi negatif 0.006. Dia terbalik sikit ah. Kamu kena ingat ah, positif baca di sebelah sini. Kalau negatif, kamu baca daripada sebelah sini. Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey, ni lah ralat sistematik yang berlaku pada angkop vernier. Kita panggil dia sebagai ralat sifar. Ralat yang disebabkan oleh alat pengukuran. Macam mana kita mau buat bacaan dia? Bacaan sebenar, bacaan pada angkop vernier kita kena tolak dengan ralat sifar. Okey, biasanya nanti dalam peperiksaan, dalam soalan dia akan bagi macam ni bentuk dia. Dia bagi ralat sifar, dia bagi bacaan angkop vernier, lepas tu dia minta kamu cari bacaan sebenar. Kita tengok yang A dulu, ini yang B, soalan B. Okey, kita tengok yang A ni. Kita kenal pasti dulu. Ni ralat sifar apa? Positif atau negatif? Tengok bacaan pada skala vernier, kosongnya berada di sebelah kiri. Jadi kita buat ni sebagai ralat sifar negatif. Jadi bacaan dia mesti ada negatif di depan. Lepas tu kita kena ambil daripada belakang. Mana yang sama? Di sini kan? Sini yang sama. Jadi berapa tu? 1, 2, 3. 0.03. Okey. Yang ni pula, kamu tengok yang B. Ralat sifar apa ni? Kosongnya ada sebelah kanan. Jadi maknanya ini ralat sifar positif. Jadi jawapan dia mesti ada positif. Okey. Kalau positif, kita kira dia pada depan. Di mana yang sama? Okey, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi 0.07. Okey, bacaan angkop vernier. Okey, selepas kamu letak barang pada angkop vernier tu, kamu dapat bacaan macam ni. Macam mana mau buat bacaan angkop vernier? Skala utama tambah dengan skala vernier. Skala utama sebelum kosong sini, ni 7, 1, 2. Maknanya 7.20 tambah dengan, okey, di mana yang sama? Okey, di sini. Sini sama. Jadi 1, 2, 3, 4. 0.04. Jadi bacaan pada angkop vernier adalah 7.24. Okey, yang B ni pula bacaan pada angkop vernier. Okey, ni 0.1, 0.2 sebelum kosong kan. Jadi 0.20 tambah dengan bacaan pada angkop vernier, skala vernier. Di mana yang sama? Okey, sini sama. 1, 2, 3, 4. Jadi 0.04. Jadi kamu akan dapat bacaan angkop vernier adalah 0.24. Okey, macam mana mau dapat bacaan sebenar? Bacaan sebenar ni, tengok formula dia. Bacaan pada angkop vernier kamu kena tolak dengan ralat sifar. Okey, yang di sini bacaan pada angkop vernier dia adalah 7.24. 7.24 bacaan angkop vernier. Jadi ralat sifar dia adalah, tengok, ada negatif. Formula dia adalah tolak dengan negatif 0.03. Okey, jadi kamu tekan je kalkulator. Bila kamu tekan kalkulator, kamu tulis je balik. Okey, jadi macam mana kita mau kira ni bacaan sebenar dia? 7.24 tolak. Lepas tu ada kurungan kan? Kurungan negatif 0.03. Negatif 0.03. Tutup kurungan. Okey, lepas tu tekan sama dengan. Dapat jawapan dia 7.27. Okey, macam ni. Okey, sama juga yang macam kedua ni. Bacaan sebenar dia adalah, tengok formula, bacaan angkop vernier tolak dengan ralat sifar. Okey, ni bacaan angkop vernier dia adalah 0.24. 0.24 kamu tolak dengan
Ini ralat sifar positif, ada positif di depan. Positif, tulis 0.07. Jadi lepas tu kamu tekan kalkulator, sama juga macam tadi. Ikut je balik apa yang kamu tulis. 0.24 apa tu? Tolak dalam kurungan positif, apa yang tulis di depan positif 0.07. 0.0. Kalau kamu mau tulis positif pun boleh. Tekan je tambah ni. 0.07. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. Dapat 0.17. 0.17. Okey, macam tu sahaja. Sekian, terima kasih.